Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya dipertemukan sekali lagi dalam satu cara kuliah mingguan yang akan membincangkan tentang satu tajuk atau mengkaji teks Faslul Maqal oleh seorang profesor, seorang sarjana Muslim, iaitu Ibn Rushd. Kita telah berbincang minggu yang lalu tentang tajuk pertama atau bahagian pertama tentang teks ini, dan kita telah memberitahu atau memaklumkan bahawa sebagaimana kita jelaskan dalam pertemuan beberapa 2 minggu yang lalu tentang latar yang membawa kepada kelahiran atau kemunculan teks ini, iaitu sekali lagi kita sebut ia adalah satu ikhtiar oleh Ibn Rushd sebagai seorang tokoh sarjana yang cuba untuk menyelesaikan permasalahan pertembungan berfikir yang terjadi dalam komuniti Muslim di era kehidupannya, iaitu berlakunya pertembungan di antara pelbagai aliran berfikir, dan dilihat wujud satu keadaan hasil daripada pertembungan itu telah mewujudkan suatu sikap atau melahirkan satu sikap yang negatif kepada aliran yang kita panggil aliran berfikir yang bercorak falsafah. Jadi sebagai seorang ahli falsafah dan juga seorang ahli fiqh, Ibn Rushd melihat bahawa suasana ini tidak sihat dan ia mesti ditangani bagi memastikan supaya semua aliran-aliran berfikir dalam masyarakat Islam dapat berfungsi dengan baik dalam menyumbang kepada kemajuan masyarakat Islam itu sendiri. Jadi untuk itulah beliau telah mengemukakan satu buku sebagai jalan keluar, iaitu usaha untuk mengharmonikan apa yang dipanggilkan sebagai antara agama dan falsafah. Wujud satu kekeliruan yang timbul dari selisihan pendapat yang terjadi bahawa falsafah ini ialah satu ilmu yang datang daripada masyarakat asing, dan untuk itu ia harus ditolak. Malah falsafah ini dilihat berbahaya kepada orang-orang Islam. Maka falsafah ialah ilmu yang tidak mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan Muslim. Bagi tujuan itulah maka suatu sikap yang kita panggil prejudice kepada falsafah itu telah berkembang dalam Islam. Pada minggu lalu, dalam usaha untuk menangani kekeliruan yang terjadi itu, memulakan tentang usaha bagi mengharmonikan agama dan falsafah itu, dengan memulakan bicaranya dengan melihat bahawa apakah dengan penghujahan yang mengatakan bahawa dengan menggunakan hujah bahawa agama itu, atau dalam konteks ini yang dirujuk sebagai syarak atau syariah, tidak menegak masyarakat manusia atau masyarakat Muslim mempelajari atau menggunakan ilmu falsafah. Kerana pertama, menurut Ibn Rushd dalam cerita pertama ini, dia kata ilmu falsafah adalah kemajuan
yang adalah banyak kisah-kisah dan cari tentang hakikat-hakikat kejadian alam ini. Dan dengan pemahaman terhadap hakikat kejadian alam ini, ia boleh membawa orang-orang memahami hakikat-hakikat ketuhanan. Jadi pemahaman tentang keadaan alam, semula jadi, asal usul, tingkat, keajaiban, ia akan langsung membawa kepada pemahaman terhadap pencipta alam, iaitu Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara seruan yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menyeru kepada orang-orang Muslim menggunakan akal fikirannya, menggunakan kegiatan refleksi atau renungan-renungan terhadap kejadian alam, dan daripada situ mereka akan dibawa dengan pemahaman itu, mereka akan dibawa kepada pemahaman terhadap hakikat ketuhanan yang merupakan tujuan daripada segala kegiatan-kegiatan ilmu. Kegiatan ilmu dalam agama Islam tidak lain ialah untuk kita atau orang Islam, masyarakat Islam lebih memahami hakikat-hakikat ketuhanan atau apa yang dinamakan sebagai hakikat-hakikat penciptaan itu, dan mengenali Tuhan sebagai pencipta alam yang satu ini. Jadi oleh kerana itulah bagi tujuan untuk mendalami atau memahami hakikat kejadian alam dan realitinya, maka kita memerlukan satu alat. Alat itu ialah dalam konteks menurut salah satu cara atau saluran atau jalan bagi tujuan memahami kejadian-kejadian semesta ini ialah menerusi pengajian yang dinamakan falsafah. Kerana dalam falsafah mengandungi banyak kegiatan-kegiatan akliyah yang akan membawa akal insan memahami apa yang dinamakan sebab musabab di sebalik sesuatu kejadian alam, serta mempunyai suatu kaedah penganalisaan yang akan mempermudahkan kefahaman orang-orang Muslim memahami hakikat-hakikat alam itu. Jadi bagi Ibn Rushd, hakikat-hakikat itu hanya boleh difahami dengan satu saluran kaedah dan alatnya yang dinamakan sebagai falsafah. Jadi oleh kerana itulah Ibn Rushd menyebut dalam teks, mengatakan bahawa seruan syarak terhadap pembelajaran menggunakan pembelajaran atau seruan syarak pada umat Islam memahami hakikat kejadian alam itu jelas terkandung dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, iaitu banyak kita rujuk nanti ayat-ayat yang menyeru kepada kita menggunakan akal fikiran. Afala yatafakkarun wala yanzurun, banyak lagi. Dan salah satu yang kita lihat antaranya seperti Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, apakah kamu tidak memerhatikan bagaimana unta itu diciptakan. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit itu diangkat menjadi tinggi tanpa sebarang tiang. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana apa dipanggil bumi ini dibentangkan dengan begitu luas sekali. Jadi adakah dengan kejadian-kejadian ini kamu tidak berfikir? Dan ini antara satu ayat yang begitu kuat pendalilannya bagi menunjukkan seruan agama, seruan syariah kepada akal Muslim untuk mengkaji, mendalami dan menganalisa hakikat-hakikat di sebalik kejadian alam. Jadi oleh kerana itu orang-orang Muslim perlu memiliki kekuatan-kekuatan akliyah bagi tujuan memahami hakikat kejadian alam. Dan kekuatan akliyah itu
tidak lain harus menggunakan ilmu-ilmu, dan salah satunya yang dinamakan ilmu itu ialah ilmu falsafah. Jadi sekarang ni, hari ini kita ingin memulakan apakah yang dinamakan sebagai ilmu falsafah itu. Jadi oleh kerana itu, dalam teks ini yang akan dibaca oleh saudara Aidil, ia memulakan dengan pembacaan dengan permulaan. Ibn Rushd menyebut, "This study must be conducted in the best manner by demonstrative reasoning." Dia kata. Jadi kajian di study ni, kajian tentang alam semesta ini adalah dikaji dengan penuh teliti, kan? Dan bagaimana dengan penuh teliti, ia harus dikaji dengan cara yang paling baik. Kalau tidak, kita tak akan jumpa hasil, tak akan memperoleh hasil makna-makna di sebalik kejadian alam itu. Dan salah satu cara yang paling baik untuk kita menguasai dan mendalami hakikat-hakikat alam semesta ini ialah, bagi Ibn Rushd, satu kaedah terbaiknya nama dia demonstrative reasoning. Satu, apa yang dinamakan sebagai pendalilan atau penghujahan yang berbentuk demonstratif. Demonstrative reasoning ni satu istilah yang penting untuk kita lihat, kerana ia adalah salah satu daripada metod bagi mendalami ilmu hakikat kejadian alam. Itu mukadimah daripada saya. Sekarang ni mari kita baca sama-sama apakah yang dimaksudkan dengan demonstrative reasoning. Kita jemput saudara Aidil. Cuba baca Aidil semua paragraf. Doktor, Ya. tak nampak slide. Oh gitu, kejap. Tak nampak Tak keluar lagi. Muka doktor. Dengar suara, dengar. Dengar. Suara dengar. Dengar. Nampak dah. Nampak dah? Okey. Nampak. Okey, saudara Aidil, baca yang ni Yang mana? nak mula dengan this study ni. Okay. Oh, This study must be conducted in the best manner by demonstrative reasoning. Since it has now been established that the law has rendered obligatory the study of beings by the intellect and reflection on them, and since reflection is nothing more than inference and drawing out of the unknown from the known, and since this is reasoning, or at any rate done by reasoning, therefore we are under an obligation to carry on our study of beings by intellectual reasoning. It's further evident that this manner of study, to which the law summons and urges, is the most perfect kind of study using the most perfect kind of reasoning, and this is the kind called demonstration. Okay. Okey, sekejap. Jadi saya merah-merahkan ni, dia membuat penegasan menerus bahawa kita sudah bersepakat, dia kata bahawa syarak, the law, syarak bila kita sebut the law, telah menganjurkan supaya pengajian tentang beings adalah suatu obligatory. Obligatory ni apa? Kewajipan. Kewajipan. Jadi
So has rendered obligatory the study of beings by the intellect. Akal kita tu kita dah sepakat dah, ada dalil dah yang kita dah bincang tadi kan. Jadi kita tak perlu pertikaikan lagi akal perkara itu. Jadi akal hendaklah digunakan untuk, adalah satu kewajipan bagi akal Muslim untuk mempelajari beings. Bila kita sebut beings artinya apa? Iaitu alam kejadian-kejadian, dan melakukan reflection on them, membuat renungan-renungan terhadap beings itu. Apa dia maksud reflection? Reflection ni kita panggil refleksi. Refleksi bahasa Melayu lah kita dah guna. Dalam bahasa Inggeris dipanggil ialah inference and drawing out of the unknown from the known. Itu maksud dia. Apa dipanggil? Inference artinya mengeluarkan sesuatu yang tidak diketahui yang wujud dalam alam semesta itu sehingga ia boleh diketahui oleh kita. Itu maksud dia inference. Dan bagaimana nak mengeluarkan tu daripada perkara yang tidak diketahui kepada ketahui, yang arti kata bahawa dalam kejadian alam ini ada peraturan-peraturan yang sedang mengatur kejadian alam yang tidak dapat dilihat oleh masyarakat, oleh mata kasar kita kan. Jadi sedangkan di sana ada undang-undang alam yang sedang membentuk dan mempengaruhi kehidupan kita. Maka misalnya kita selalu bagi contoh tentang apa yang disebut sebagai sekarang ni yang kita menggunakan, kita sedang amalkan ni sekarang ni, apa dipanggil? Kita sedang menggunakan apa? Kita boleh berhubung saudara-saudari di kampung sendiri, di kampung yang jauh, tapi kita boleh berhubung dan belajar ilmu sekarang kan. Ini adalah suatu keajaiban daripada hakikat alam semula jadi ini. Jadi sebelum ni orang tidak mengetahui bahawa di sana ada apa yang dipanggil suatu undang-undang atau suatu sunan atau suatu teori yang dipanggil teori gelombang, bahawa suara manusia, wajah manusia boleh disambungkan menggunakan suatu yang dipanggil gelombang-gelombang. Jadi sebelum ni tak ada cerita video conferencing macam ni kerana belum diketahui, unknown. Jadi ahli-ahli falsafah menggunakan kaedah-kaedah ahli falsafah dalam bidang komunikasi, dalam bidang fizik, bidang sains, telah menemui satu ilmu dipanggil gelombang yang sedang membentuk cara komunikasi dan perhubungan manusia. Dan mereka menemui gelombang tu. Dan gelombang itu sekarang ni menjadi suatu yang known, suatu yang difahami dah sekarang. Jadi bila dia dah menjadi known, dah diketahui, maka kita sudah pun boleh menggunakan, memanfaatkan bagi tujuan-tujuan, keperluan manusia. Sebelum ni tak tahu, sekarang sudah tahu. Bagaimana dia dah menjadi tahu dan sudah dimanfaatkan? Dia menggunakan kaedah yang dipanggil, bermula daripada proses refleksi, iaitu satu kegiatan dipanggil inference and drawing out, mengeluarkan ilmu-ilmu di sebalik hakikat-hakikat alam dan kejadian. Jadi itu satu contoh bagaimana perkara yang tidak diketahui menjadi pengetahuan hari ini. Dan ia tidak berlaku secara tiba-tiba, kecuali menerusi satu kegiatan kajian pemikiran manusia yang kita panggil di sini sebagai reasoning. Ia dilaksanakan menerusi kegiatan panggil reasoning. Ya. Ya. Boleh.
Jadi ini adalah satu kat mana tadi? Kat mana tadi dengar? Dekat reasoning. Reasoning ya. Jadi proses mengeluarkan perkara yang tidak diketahui menjadi pengetahuan ialah menggunakan satu alat yang dipanggil reasoning. Reasoning itu yang mengkaji, menganalisis. Apa maksud reasoning? Reasoning ni artinya apa? Pendalilan, mencari sebab musabab, mencari apa kita panggil hakikat-hakikat di sebaliknya, mengetahui punca, mencari faktor, mencari definisi, kan? Ini semua kegiatan-kegiatan reasoning, kegiatan akliyah dalam bahasa kita. Jadi akal yang mencari, menggunakan segala sumber-sumber eksperimen dan lain-lain. Jadi sebab itulah dia kata, therefore we are under an obligation to carry on our study of beings by intellectual reasoning. Maka untuk itulah pentingnya kita memanfaatkan apa yang dinamakan sebagai intellectual reasoning, penhujahan atau pendalilan atau pemahaman secara intelektual ini dibangunkan secara sistematik yang menggunakan kaedah-kaedah pendalilan akliyah yang sesuai. Jadi oleh kerana itulah ini menjadi bukti bahawa this manner of study. Apa dia this manner? This manner itu menunjuk pada intellectual reasoning. This manner of study mengkaji secara intelektual berasaskan penghujahan akliyah yang sempurna. Itulah yang menjadi yang dimaksudkan oleh syarak. Syarak menyeru kita mendalami segala kejadian itu dengan menggunakan saluran yang dinamakan sebagai intellectual reasoning, to which the law summons and urge. Itulah yang menjadi biasaan dan dorongan the law, iaitu syarak. Jadi intellectual reasoning itu ialah, dia kata, the most perfect kind of study. The most perfect kind of study using the most perfect kind of reasoning. Jadi kaedah pengajian itu yang menggunakan intellectual reasoning itu ialah suatu kaedah yang paling perfect atau paling terbaik sekali, yang menggunakan kaedah dalam pendalilan akliyah yang kita namakan intellectual reasoning itu. Kita panggil intellectual reasoning itu, panggilannya boleh kita panggil juga sebagai pendalilan secara akliyah, dan kaedah itu juga kita sebut sebagai demonstration. Kaedah intellectual reasoning itu ada banyak, yang ini kita sebut sebagai demonstration atau demonstrasi, kaedah pendalilan secara demonstrasi. Penerangan penerangan kita tentang apa yang dipanggil, ini dia sebut kat sini, dia panggil kat sini apa ni, demonstrative reasoning. Dalam reasoning kita ada banyak kaedah-kaedah, dan salah satu kaedahnya dipanggil demonstratif. Kita kena ingat kat sini, kaedah demonstratif ini adalah satu kaedah dalam proses yang dipanggil intellectual reasoning. Dalam reasoning itu ada banyak kaedah, nama salah satu yang kita maksud kat sini ialah cara yang dipanggil demonstrative reasoning. Boleh ke tu? Okey.
Sekejap rehat 5 minit. Okey. Kita mulakan semula. Nampak tak? Sekejap. Okey. Nampak kan? Nampak tak nampak? Nampak? Nampak doktor? Okey. Nampak. Okey, kita sambung. Ada ada pertanyaan tak dari tadi? Penjelasan tadi. Apa yang kita sedang belajar sekarang ni ialah falsafah. Dalam falsafah ia mengandungi satu kegiatan nama dia kegiatan dipanggil intellectual reasoning, pendalilan secara akliyah. Itu definisi dia. Dalam pendalilan secara akliyah ni ada banyak kaedah. Pendalilan secara akliyah ialah ialah satu bentuk atau satu cara bagi memahami hakikat-hakikat alam. Dan proses intellectual reasoning, proses pendalilan secara akliyah mempunyai banyak bentuk. Bentuk yang paling terbaik sekali, yang paling berkesan untuk memahami hakikat kejadian semesta atau alam ialah menerusi satu kaedah namanya demonstration. Boleh? Ini demonstrasi. Nanti kita akan bagi contoh apa yang dinamakan demonstrasi itu. Hari ini permulaan ni kenal dulu nama dia demonstrasi. Pendalilan dalam bahasa Melayu kita boleh kata pendalilan akliyah menggunakan kaedah demonstrasi adalah kaedah yang paling sempurna bagi menurut Ibn Rushd bagi tujuan untuk memahami hakikat-hakikat kejadian alam. Okey. Kita teruskan lagi. Kita dengar siapa tadi yang baca? Aidil baca. Dayang pula. Ya doktor. Baca tu, to master this instrument. Okay. To master this instrument, the religious thinker must make a preliminary study of logic. Just as the lawyer must study legal reasoning, this is no more heretical in the one case than in the other. And logic must be learned from the ancient masters, regardless of the fact that they were not Muslims. Sambung lagi ke doktor? Okey, sekejap saya ulas dulu nanti sambung. Bagi menguasai instrumen. Instrumen tu apa maksud dia? Instrumen kat situ. Instrumen tu artinya bagi menguasai kaedah demonstrative reasoning. Pendalilan secara demonstrasi ni yang kita dah sebut tadi. Sebagai satu kaedah terbaik memahami kejadian. Bagi menguasai kaedah atau instrumen demonstrative reasoning itu. Demonstrative reasoning ini, pendalilan secara demonstratif adalah salah satu instrumen yang dianjurkan di dalam bidang falsafah.
untuk menguasai instrumen ini, dia guna istilah instrumen lagi bagus, kita pun faham istilah instrumen. Bagi menguasai instrumen ini, maka ahli-ahli agama atau ilmuwan-ilmuwan hendaklah instrumen ini tidak boleh dikuasai tiba-tiba, dengan tiba-tiba. Ia harus mempunyai beberapa asas-asas pengajian. Kita kena faham dulu beberapa preliminary tadi. Kita kena ada beberapa ilmu-ilmu asas untuk kita dapat menguasai apa yang dinamakan demonstrative reasoning. Misalnya sekarang ni lah, saudara semua ialah sedang mempelajari ilmu bachelor degree, kan? Sarjana muda dalam bidang falsafah. Dan tidak semua orang boleh menguasai ilmu-ilmu kesarjanaan. Hanya orang-orang tertentu saja. Siapa orang-orang tertentu itu? Orang-orang yang telah menguasai beberapa ilmu-ilmu asas sebelumnya. Siapa? Saudara-saudari lah. Apa yang saudara-saudari sudah kuasai sebelum ini? Saudara-saudari sudah lulus beberapa ujian-ujian asas dalam bidang keagamaan. Belajar SPM, belajar STPM dan ilmu-ilmu asas, barulah boleh mempelajari ilmu dalam bidang pengajian kesarjanaan ini. Itu maksud dia. Begitu juga dalam bidang ilmu demonstrative reasoning tu, ia adalah satu ilmu yang tinggi. Bagi tujuan menguasainya, maka kita perlu menguasai beberapa ilmu-ilmu asas. Kita ambil contoh lagi. Katakanlah kita nak jadi nak menguasai ilmu tentang pemandu kereta ni, kan? Apa yang perlu kita lakukan sebelum kita kuasai ilmu memandu kereta? Banyak perkara. Apa dia? Undang-undang jalan, memahami alat-alat dalam kereta tu, memahami kaedah-kaedah dalam pemanduan, menguasai dulu beberapa asas-asas ini. Kita tidak boleh terus saja nak memandu, terus saja ambil kunci kereta dan terus memandu. Tidak, bukan begitu. Dia perlu kepada beberapa persediaan dari segi latihan-latihan. Itu maksud dia. Jadi barulah kita boleh menggunakan kereta dan memanfaatkan kereta itu untuk tujuan-tujuan menuju destinasi lah. Ya, sekarang ni destinasi kita apa? Destinasi kita dalam pengajian falsafah ini ialah apa tadi kita sebut, iaitu menguasai atau memahami hakikat-hakikat alam semesta. Jadi untuk menguasai hakikat-hakikat alam semesta itu ialah ibarat destinasi pemanduan. Destinasi pemanduan. Tapi untuk menuju kepada destinasi tersebut, kita memerlukan kepada instrumen. Kita memerlukan kepada alat. Apa alat dalam pemanduan? Kereta, motosikal dan lain-lain. Jadi, kita perlu ada instrumen untuk mempelajarinya. Jadi, untuk menguasai ilmu pemanduan itu, maka kita kita kena back, kita kena undur ke belakang. Apalagi ilmu sebelum menguasai instrumen iaitu kereta itu, dalam konteks ini apa yang dipanggil sebelum menguasai ilmu demonstrative reasoning, sebelum kita belajar kereta tadi, kita perlu mempunyai ilmu-ilmu asas yang lain. Dan di sini dia sebut apa? Dia panggil ilmu logik. Ilmu logik ni. Ilmu logik ialah ilmu asas yang bagi Ibn Rushd yang akan membolehkan kita menguasai ilmu pemanduan tersebut. Pemanduan yang akan membawa kepada destinasi.
Jadi kita kena ada kena ambil diploma dulu. Diploma dia apa? Ilmu logik. Kena faham ilmu logik. Jadi ilmu logik ini ilmu asal ini semua orang menggunakan. Tidak sahaja dalam bidang falsafah, malah dalam bidang undang-undang syarak. Dia kata lawyer, qadi atau peguam pun perlu menguasai ilmu legal reasoning atau dipanggil logik undang-undang sebelum dia boleh terlibat dalam bidang perundangan. Jadi semua bidang mempunyai asas-asas persiapan-persiapannya. Bagi qadi dia kena ada qawaid dia. Legal reasoning itu maknanya masuk kat sini legal reasoning dalam orang yang masuk dalam bidang yang belajar dalam bidang undang-undang syariah, dia kena belajar qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah tu apa? Ini dipanggil logik atau mantik dalam bidang perundangan. Bagi kita orang-orang yang nak belajar bidang falsafah pula, dia kena belajar ilmu logik falsafah. Jadi ini asas-asas kepada apa yang kita pentingan yang kita perlu tahu untuk mendalami perkara itu. Jadi semua maknanya orang-orang fikih, ahli fikih kena belajar ilmu legal reasoning untuk dia menguasai bidang perundangan. Maka orang-orang falsafah perlu menguasai ilmu logik untuk dia mendalami hakikat-hakikat alam. Jadi oleh kerana itu dia kata this is bagi Ibn Rushd, this is no more heretical in the one case than the other. Jadi tidak timbul isu belajar logik itu salah atau tidak salah. Belajar logik ini suatu yang haram atau halal. Suatu yang dibenarkan. Kerana memang semua sama ada ahli falsafah, sama ada ahli fiqh, semuanya kena belajar asas-asas yang dipanggil reasoning itu atau logik dalam bidang masing-masing. Jadi dia kata and logik ini perlu dipelajari kerana dia ilmu yang dipunyai oleh masyarakat manusia sejak zaman berzaman. Berfikir secara logik, berfikir artinya apa maksud dia? Bila kita kata kita berfikir secara logik, kita berfikir secara logik berarti kita berfikir secara sistematik, secara teratur, secara tersusun. Logik itu artinya ilmu apa? Ilmu mantik yang kita belajar sekarang. Kan? Dah belajar ke belum ilmu mantik? Dah kan? Jadi oleh kerana itu ilmu mantik ni bukan ilmu yang baru muncul, malah ia sudah pun wujud sejak zaman berzaman, ancient master lagi. Ancient master ni maknanya ilmu-ilmu yang datang sejak daripada sebelum kedatangan agama Islam lagi. Ia sudah pun wujud dan dipelajari. Jadi oleh kerana itulah untuk menguasai ilmu logik, untuk menguasai ilmu demonstrative reasoning, maka kita perlu belajar ilmu logik. Ilmu logik ini kena dipelajari, tidak kira sama ada ilmu itu datang daripada sumber orang-orang Muslim atau orang-orang bukan Muslim. Asalkan ia boleh mendalamkan, memberikan kita pemahaman yang mendalam terhadap ilmu logik tersebut, regardless of the fact that they were not Muslim. Walaupun mereka yang mengajar itu daripada kalangan orang-orang bukan Islam. Okey, sambung Dayang. Hello? Hello? Dengar tak? Dengar. Sambung. The law. Dayang. The law then has urged us to have demonstrative knowledge of God, the Exalted, and all the beings of His creation. But it is preferable and even necessary for anyone who wants to understand God, the Exalted, and the other beings demonstratively to have first understood the kinds of demonstration and their conditions of validity.
And in what respect demonstrative reasoning differs from dialectical, rhetorical, and fallacious reasoning. But this is not possible unless he has previously learned what reasoning as such is and how many kinds it has, and which of them are valid and which invalid. This in turn is not possible unless he has previously learned the parts of reasoning of which it is composed, example, the premises and their kinds. Therefore, he who believes in the law and obeys its commands to study being out prior to his study to gain a knowledge of these things which have the same place in theoretical studies as instruments have in practical activities. Okey. Ini kita sudah sebut bila kita nama dia the law, ini merujuk kepada cara atau kita boleh kata sebagai agama. Itu maksud dia. Di agama dia kata agama Islam. Agama Islam sebagai huraian kepada teks biru ni, dia menjelaskan lagi kat sini bahawa agama telah menganjurkan kita untuk menguasai ilmu yang dipanggil memahami ilmu tentang hakikat-hakikat ketuhanan dengan cara demonstratif, atau dia panggil kat situ kita perlu menguasai memahami hakikat kebesaran kejadian Tuhan dengan menggunakan salah satunya menggunakan kaedah yang dipanggil, instrumen dipanggil demonstrative knowledge of God. Dan hakikat ketuhanan dan juga segala kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Jadi kita sudah sebut dalil-dalil sebelum ini yang menyeru kita memahami hakikat ketuhanan dan kejadian dengan menggunakan cara demonstratif knowledge. Itu sudah disebut oleh Ibn Rushd. Dan ia adalah sesuatu yang dianjurkan, preferable, malah even necessary, dia kata. Satu kewajipan pada setiap orang yang ingin memahami hakikat ketuhanan dan kejadian-kejadian alam untuk memahaminya atau mengenali hakikat kejadian alam secara demonstratif. Untuk memahami semua kejadian ini secara demonstratif, maka kita, dia kata, first, pertama kita kena memahami, orang yang nak mendalami itu hendaklah terlebih dahulu menguasai atau mendalami jenis-jenis yang ada dalam ilmu demonstrasi. Ilmu dalam instrumen demonstrasi tu yang kita nama demonstrative reasoning tu ada banyak jenis dulu. Kan? Ada banyak jenis-jenis bentuk demonstrasi. Yang dan juga kesahihan-kesahihannya, condition, syarat-syaratnya pula. Tidak semua ilmu dalam bidang demonstratif itu sesuai dengan satu perkara yang kita ingin jumpai, maka malah ia harus dilihat secara khusus. Ada banyak jenis dalam ilmu demonstratif dan demonstrasi ini, dan di sini dia kata demonstrative reasoning differs. Demonstrative reasoning, ilmu pendalilan demonstratif ini berbeza di antara dengan apa yang dinamakan sebagai dua lagi jenis yang dipanggil tiga jenis ilmu juga yang berkaitan dengan demonstratif juga, nama dia dialectical dan rhetorical, dan juga pendalilan yang salah, fallacious reasoning. Jadi sekarang ni kita diberitahu oleh Ibn Rushd bahawa dalam ilmu tentang demonstratif ini ada banyak bentuk dan demonstratif ini berbeza di antara ada tiga bentuk ilmu demonstratif, iaitu yang demonstrative reasoning itu sendiri,
Satu lagi namanya dialektika dan satu lagi nama retorika. Ini kita kena ingat dulu istilah-istilah ini, ya. Jadi dia kata kita tidak boleh menguasai semua perkara ini. Dia kata tanpa kita terlebih dahulu mempelajari apa itu reasoning, apa itu pendalilan, apa itu penghujahan akliyah. Kita kena belajar dulu apa itu penghujahan akliyah dan berapa jenis bentuk yang ada dalam penghujahan akliyah dan berapa pula dia kata yang valid dan tidak valid. Ada banyak orang yang berhujah dengan secara akliyah, dengan cara pendalilan akliyah, tapi pendalilan akliyahnya tidak valid. Ada sebahagian kita inginkan yang valid, nak mencari yang valid, kita kena cari ilmu. Jadi oleh kerana itu dia kata proses ini is not possible kecuali kita terlebih dahulu mempelajari bahagian-bahagian yang wujud dalam ilmu pendalilan akal. Ada bentuk-bentuk, ada bahagian-bahagian. Bagaimana ia terbentuk dalam pendalilan akliyah itu. Dan antaranya kalau kita belajar, dia kata ada yang dipanggil premis-premis dan juga jenis-jenis premis. Banyaklah cerita dia bahawa therefore sesiapa yang percaya bahawa syarak dan mematuhi arahan dan biasaan syarak untuk kita mempelajari hakikat keadaan itu, lebih dahulu ia hendaklah mempelajari prior to this study to gain a knowledge of this thing. Hendaklah belajar dulu ilmu-ilmu yang dipanggil syarat-syarat, asas-asas yang dipanggil ilmu pendalilan akliyah itu. Dan itulah yang menjadi kepentingan untuk kita mempelajari ilmu pendalilan akliyah. Disambung satu lagi. Apa tadi? Idea mana idea? Saya. Cuba sambung ni. For just as the lawyer infers from the divine command to him to acquire a knowledge of the legal categories, that he is under obligation to know the various kinds of legal syllogism, and which are valid and which invalid. In the same way, he who would know how to infer from the command to study beings, that he is under obligation to acquire a knowledge of intellectual reasoning and its kind. Indeed, it is more fitting for him to do so, for if the lawyer infers from saying of the exalted, reflect, you who have vision, the obligation to acquire a knowledge of legal reasoning, how much more fitting and proper that he who would know God should infer from it the obligation to acquire a knowledge of intellectual reasoning. Okey. Dan ini yang penting kita perlu tahu di sini ialah apa yang dinamakan sebagai intellectual reasoning, pendalilan akliyah. Dan untuk menguasai, ia adalah instrumen yang akan membawa kepada ilmu-ilmu yang tersirat dalam kejadian ini. Jadi, apa yang penting kat sini, dia kata untuk bagaimana kita sebut tadi, ilmu ini hanya boleh dipelajari, dikuasai apabila kita menguasai beberapa ilmu-ilmu lain yang membentuknya. So dia kata kat sini, oleh itulah dia kata sebagaimana juga dalam bidang perundangan yang mempunyai banyak jenis-jenis dalam legal categories ni, ilmu perundangan, begitu juga dalam bidang falsafah itu yang menuntut kita mempelajari pelbagai jenis bentuk-bentuk
apa dipanggil pecahan-pecahan. Kalau dalam bidang perundangan dia ada legal categories. Bagi orang ahli fikih, kalau kita ni bukan ahli fikih, kita tak fahamnya ni. Jadi kalau orang yang dalam bidang fuqaha, dia ada legal categories dan dia ada jenis-jenis legal syllogism. Ini ilmu-ilmu yang wujud dalam bidang perundangan. Dan di sana ada logik-logik yang benar dan logik-logik yang tidak benar dalam bidang ilmu perundangan. Jadi begitu juga dia kata in the same way, orang itu hendaklah orang yang ingin memahami hakikat ketuhanan hendaklah juga mempelajari ilmu sedemikian dengan dia kata he is under obligation to acquire a knowledge of the intellectual reasoning. Kalau dalam bidang perundangan menjadi ahli fikih perlu menguasai ilmu-ilmu legal categories dan reasoning, maka dalam bidang ilmu falsafah juga ia juga tidak boleh lari daripada menguasai ilmu tersebut. He is under obligation to acquire a knowledge of intellectual reasoning and its kind dan jenis-jenisnya. Ada ilmu-ilmu itu. Jadi ia hanya Ibn Rushd cuba untuk menunjukkan bahawa penting. Ibn Rushd cuba untuk menunjukkan betapa pentingnya bahawa penguasaan ilmu-ilmu intellectual reasoning itu dan alat-alat yang ada di dalam bidang intellectual reasoning. So, jadi dia kata kat sini, kalaulah dalam bidang perundangan seorang ahli fiqh dituntut untuk menguasai ilmu legal reasoning, apatah lagi bagi seseorang yang cuba untuk memahami atau memahami hakikat ketuhanan. Apatah lagi mereka juga harus, apatah lagi bagi golongan ini, ahli-ahli falsafah ini, ialah ia menjadi satu obligasi, satu kewajipan untuk mereka menguasai apa yang dinamakan sebagai ilmu intellectual reasoning. Itu penghujahan cara dia berfikir, cara dia memberitahu. Jadi ilmu tentang hakikat ketuhanan tidak mungkin kita perolehi, dia kata, tanpa kita menguasai apa yang dinamakan sebagai intellectual reasoning. Ingat nama dia intellectual reasoning atau pendalilan secara akliyah. Okey, cuba sambung pula saudari Najwa. It cannot be objected. This kind of study of intellectual reasoning is a heretical innovation since it did not exist among the first believer. For the study of legal reasoning and its kinds, it also something which has been discovered since the first believers, yet it is not considered to be a heretical innovation. So the objector should believe the same about the study of intellectual reasoning. For this, there is a reason which it is not the place to mention here. But most masters of this religion support intellectual reasoning, except a small group of gross literalists who can be refuted by sacred texts. Okey. Text. Okey. Jadi sekarang ni dia sambung lagi penegasan, terus mempertegaskan lagi bahawa adalah sesuatu yang tidak boleh dipertikaikan, iaitu hakikat sesungguhnya. Dia kata ada sebahagian orang yang menolak belajar intellectual reasoning ni, belajar ilmu tentang logik, ilmu tentang
pendalilan akliyah. Kenapa dia kata this kind of study of intellectual reasoning is a heretical innovation? Apa dipanggil? Ia adalah suatu yang berbentuk apa? Heretical innovation. Itu dipanggil bid'ah bahasa kita sekarang. Suatu yang menjadi ciptaan yang tidak wujud, since it did not exist among the first believers. Orang-orang Muslim pertama tidak belajar ilmu tentang logik atau dipanggil intellectual reasoning. Jadi bila ada tuduhan yang mengatakan bahawa orang-orang Muslim tak perlu belajar ilmu intellectual reasoning ni, kerana apa? Kerana ia adalah satu ilmu yang bid'ah, benda yang dicipta-cipta, kerana ia tidak pernah dipelajari oleh generasi awal orang-orang Islam. So ini ialah satu dakwaan. So bagi dakwaan ini, maka Ibn Rushd pun menjawab. Ini sebab tu dia ada in bracket ni kan, penutup koma dan pembuka koma ni. Jadi Ibn Rushd menjawab ni kat sini. Dia kata hakikatnya ilmu tentang legal reasoning ini, for the study of legal reasoning and its kind, is also something which has been discovered since the first believers. Dia kata kenapa pula, dia kata jawapan kepada tuduhan tersebut, dia kata kenapa pula kita boleh mengatakan bahawa ilmu intellectual reasoning ini sesuatu yang bid'ah, sedangkan generasi awal agama Muslim dulu sudah pun mempelajari apa yang dipanggil sebagai ilmu legal reasoning, ilmu pendalilan undang-undang. Generasi awal Muslim dulu sudah pun mengamalkan ilmu yang dipanggil ilmu pendalilan perundangan dan jenis-jenisnya. Tapi ilmu pendalilan perundangan itu yang membawa kepada kelahiran pelbagai jenis mazhab-mazhab itu tidak pula dianggap sebagai bid'ah. Kenapa pula kalau dalam bidang perundangan dia kata kita boleh belajar legal reasoning, kenapa pula dalam bidang falsafah kita tidak boleh mempelajari intellectual reasoning? Itu persoalan yang ditimbulkan oleh Ibn Rushd bagi menolak dakwaan bahawa ilmu falsafah atau ilmu intellectual reasoning itu sebagai sesuatu yang bersifat bid'ah. Kerana ahli-ahli fiqh juga menggunakan kaedah yang sama, yang dinamakan bagi ahli-ahli fiqh nama dia legal reasoning. Bagi ahli-ahli falsafah, dia tak nama legal reasoning, dia panggil intellectual reasoning. So dia kata orang-orang yang menolak objektor, orang-orang yang menolak atau menghalang pengajian ilmu intellectual reasoning ini harus percaya the same about the study of intellectual reasoning. Jadi dia kata sepatutnya orang yang menolak ini dapat menerima kepentingan ilmu intellectual reasoning sebagaimana kepentingan ilmu legal reasoning dalam pengajian perundangan. Jadi kedudukan intellectual reasoning itu sama kedudukannya dengan legal reasoning, cuma berbeza bidang. Bagi ahli-ahli bidang falsafah, kita menggunakan alat instrumen namanya intellectual reasoning. Bagi dalam bidang perundangan atau bidang fiqh, dia dinamakan legal reasoning. Oleh kerana itu, ahli-ahli orang-orang yang menolak itu tidak sepatutnya membuat demikian, kerana ia adalah perkara yang sama sahaja. Jadi oleh kerana itulah dia kata, for this there is a reason which is not the place to mention here, but most masters of this religion, kata hakikatnya menurut Ibn Rushd, kebanyakan masters of this religion, apa dia maksud dia masters of this religion, imam-imam
dalam bidang keagamaan, imam-imam mazhab, imam-imam tokoh-tokoh ilmu dalam bidang keagamaan, dalam bidang fiqh atau dalam bidang kalam atau bidang lain-lain, sebenarnya menyokong umat Islam menguasai ilmu atau mempelajari ilmu intellectual reasoning. Jadi cuma ada sebahagian kecil saja, iaitu golongan yang dipanggil golongan literalis yang ekstrim, yang kita panggil zahiri, golongan zahiri yang menolak perkara ini. Tapi keseluruhan ahli-ahli agama kita telah mempelajari, telah menyokong supaya umat Islam menguasai ilmu yang dipanggil sebagai ilmu intellectual reasoning. Jadi penghujahan bahawa ilmu intellectual reasoning itu, pendalilan akliyah itu sebagai sesuatu yang bersifat bid'ah adalah tidak boleh diterima menurut Ibn Rushd, kerana ilmu yang sama sudah pun diaplikasikan oleh ulama-ulama terdahulu, terutamanya golongan ahli fuqaha, yang mereka amalkan dalam proses pendalilan hukum-hukum Islam menerusi kaedah yang dipanggil legal reasoning. Itu saja penghujahan yang cuba ini disebutkan oleh Ibn Rushd. Cuba sambung lagi Najwa. Since Doktor. Since it has now been established that there is an obligation of the law to study intellectual reasoning and its kinds, just as there is an obligation to study legal reasoning, it is clear that if none of our predecessors had formally examined intellectual reasoning and its kinds, we should be obligated to undertake such an examination from the beginning, and that each succeeding scholar would have to seek help in that task for his predecessors in order that knowledge of the subject might be completed. For it is difficult or impossible for one man to find out by himself and from the beginning all that he needs of that subject, and it is difficult for one man to discover all the knowledge that he needs of the kinds of legal reasoning. Indeed, this is even truer of knowledge of intellectual reasoning. Okay. Jadi Ibn Rushd meneruskan lagi bahawa tidak timbul lagi, dia kata, kita sudah jelaskan tadi dengan asas berfikir tadi bahawa tidak timbul lagi isu bahawa pengajian legal intellectual reasoning suatu yang ditegah, kerana ia sudah pun diaplikasi dan diamalkan oleh generasi awal Muslim terdahulu. Jadi oleh kerana itulah kita berhujah, dia kata, in it has now been established, kita sudah berhujah, kita sudah timbulkan tadi bahawa ialah satu kewajipan, is an obligation menurut syarak untuk kita menguasai ilmu intellectual reasoning dan jenis-jenisnya. Bagaimana ahli-ahli fiqh itu mempelajari legal reasoning. Dan untuk itulah memandangkan our predecessors, maknanya generasi-generasi terdahulu telah pun none of our predecessors, belum lagi, belum, sebahagian besar belum mendalami secara mendalam tentang apa yang dipanggil ilmu intellectual reasoning ini, maka ia menjadi kewajipan bagi kita sekarang ini untuk melakukan
proses pembelajaran, penilaian, examination from the beginning. Kita perlu memulakan proses pembelajaran ini daripada awal. Dan bagaimana kita nak mempelajarinya? Maka kita hendaklah mendapatkan pertolongan. We have to seek help, mendapatkan pertolongan. Kita sebagai generasi ahli ilmuwan yang masa kini ni, manakala ilmu intellectual reasoning belum lagi dikuasai dengan begitu banyak di zaman dahulu, maka kita sebagai generasi yang sekarang yang sedang mewarisi, maka hendaklah dia panggil would have to seek help in that task from his predecessor. Jadi kita hendaklah mencari di mana kita nak mempelajari ilmu ini daripada orang-orang yang terlibat dalam bidang pembangunan ilmu ini, supaya in order that knowledge of the subject might be completed, bagi tujuan kita menguasai ilmu tersebut dengan sempurna. Jadi kita sekarang ni kita sudah faham bahawa ilmu yang dinamakan intellectual reasoning, pendalilan akal ini sesuatu yang disyorkan oleh agama. Namun kita dapati bahawa ilmu ini belum lagi berkembang dengan baik, tapi kita sudah tahu bahawa ia adalah ilmu yang penting. Maka kita sebagai generasi ilmuwan hari ini, kita hendaklah membangunkan ilmu ini, dan untuk membangunkan kita hendaklah mempelajari daripada generasi-generasi yang terdahulu yang sudah pun mempelajari ilmu ini. Jadi dia kata kita kena belajar. So dia kata untuk itu, ini kerana dia kata it is impossible, adalah sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil for one man to find out by itself. Tidak mungkin untuk kita menguasai satu ilmu yang besar, hanya seorang manusia saja yang maknanya kita seorang diri yang mempelajari ilmu-ilmu baru ini. Tidak mungkin. Misalnya ilmu tentang gelombang yang kita bagi contoh, adakah ia tiba-tiba dikuasai oleh seorang manusia? Tidak. Ia sudah pun dikaji oleh generasi-generasi yang terdahulu. Mereka mencipta sedikit demi sedikit, akhirnya di zaman sekarang ini barulah dijumpai sepenuhnya ilmu itu, ilmu tentang gelombang itu. Begitu juga dengan ilmu intellectual reasoning ni, dia sudah pun dikaji oleh generasi sebelum ini. Jadi kita tidak mungkin seorang diri boleh membangunkan sesuatu ilmu pengetahuan. Begitu juga dalam konteks menguasai ilmu intellectual reasoning, dia kata kita perlu belajar daripada generasi yang terdahulu, generasi yang dipanggil predecessor yang dulu. Jadi so dia kata as it is difficult for one man to discover all the knowledge that he need of the kinds of liberalism. Indeed, this is even truer of knowledge of intellectual reasoning. Tidak mungkin kita menguasai ilmu itu, kerana ilmu itu tidak mungkin seorang diri, kecuali kita menguasai dan mempelajarinya daripada generasi-generasi yang terdahulu. Okey, sambung Nasriyah pula. Ya, Doktor. Sambung But if someone other than ourselves has already examined that subject, it is clear that we ought to seek help towards our goal from what has been said by such a predecessor on the subject, regardless of whether this other one shares our religion or not. For when a valid sacrifice is performed with a certain instrument, no account is taken in judging the validity of the sacrifice, of whether the instrument belongs to one who shares our religion or to one who does not, so long as it fulfills the conditions of validity. But by those who do not share our religion, I refer to those ancients who studied these matters before Islam. So
If such is the case, and everything that is required in the study of the subject of intellectual syllogism has already been examined in the most perfect manner by the ancients, presumably we ought to lay hands on their books in order to study what they said about that subject. And if it is all correct, we should accept it from them, while if there is anything incorrect in it, we should draw attention to that. Okey. Jadi Ibn Rus menyambung lagi bahawa adalah one other than ourselves has already examined the subject. It is clear that we ought to seek help towards our goal from what has been said by such a predecessor of the subject. Jadi seandainya seseorang sudah pun mendalami ilmu-ilmu itu sebelum ini, maka kita, dia kata, hendaklah mengambil manfaat daripada ilmu yang sudah diterkai mereka sebelum-sebelum ini tentang ilmu yang dipanggil intellectual reasoning tadi, ilmu pendalilan akliyah menggunakan kaedah-kaedah logik dan seumpamanya. Dan kita dalam mendalami ilmu-ilmu ini, kita hendaklah, dia kata, kita hendaklah pelajari tanpa mengambil kira sama ada orang yang mengajar itu berkongsi agama yang sama dengan kita atau tidak. Itu adalah satu perkara yang boleh, yang tidak menjadi syarat untuk kita mempelajari suatu ilmu. Hanya kita mempelajari ilmu hanya dengan orang yang berkongsi satu keyakinan dengan kita. Tidak perlu. Walaupun mereka barangkali tidak berkongsi agama dengan kita, dia kata, tapi sekiranya mereka itu generasi-generasi terdahulu menguasai ilmu itu, maka menjadi kewajipan bagi kita untuk mendalami daripada mereka. Contoh bagaimana? Contohnya dia kata, dalam kita nak menyempurnakan apa yang dinamakan sebagai sacrifice. Sacrifice ni apa maksud dia? Penyembelihan. Kalau kita di bulan Ramadan ni kan, bulan haji nanti, kita kena atau setiap hari kita menyembelih binatang kerana kita perlukan pada makanan yang halal. Betul tak? Jadi valid sacrifice artinya penyembelihan yang sah. Itu ialah satu tuntutan agama. Agama menyeru kita menyembelih dengan cara yang halal supaya kita memperoleh daging yang halal untuk dimakan. Maka daging yang halal memerlukan satu proses yang dipanggil penyembelihan. Kita tak mungkin boleh makan daging yang halal, ayam yang halal tanpa berlakunya proses penyembelihan. Penyembelihan itu ialah proses untuk memperoleh daging atau makanan. Kita tak boleh lari daripada proses penyembelihan. Ini sama lah ni. Contoh yang diberi oleh penerus ni ibarat dia. Kita nak memahami tujuan, memahami hakikat ketuhanan dan alam semula jadi, menerusi alam semula jadi. Kita tidak boleh memahami perkara itu tanpa mendalami hakikat-hakikat di sebaliknya. Ilmu yang dipanggil logik, ilmu sebab musabab dan lain-lain. Kalau tidak, bagaimana kita nak memahami mereka? Begitu juga sini, kita ingin menikmati nikmat Tuhan dalam makanan. Makanan itu harus melalui satu proses yang dipanggil penyembelihan yang halal. Tapi penyembelihan ini tidak akan boleh terjadi sekiranya kita tidak menggunakan sesuatu alat, certain instrument. Kan? Certain instrument harus digunakan untuk kita melakukan penyembelihan yang halal. Apa dia instrumen itu? Macam apa kita nak menyembelih? Gunalah pisau,
Kita guna apa lagi nak menyembelih? Guna pisau, guna parang tak? Adalah jenis-jenis alat penyembelihan, kan? Jadi apa juga alat-alat yang tajam yang dibenarkan, yang boleh menyempurnakan proses penyembelihan, maka ia adalah sah. Maaf doktor. Maksud Jadi? sacrifice kat situ Ha, bukan penyembelihan tapi pengorbanan. ha. Sama tu. Samalah penyembelihan, pengorbanan. Di sini maksud dia penyembelihan. Kita sebut, kita buat berkorban kan, kita nak korban kan. Valid sacrifice, pengorbanan atau penyembelihan yang halal itu, kata korban di hari, contohlah korban di hari puasa, di hari apa, di hari raya haji itu boleh juga kita boleh. Jadi kita melalui apapun proses ibadah korban itu, ibadah penyembelihan itu hendaklah dilakukan menggunakan certain instrumen, alat, dan alat itu hendaklah digunakan sama ada ia adalah no account, tidak kira di mana ia kita gunakan, sama ada the instrument belong to one who share our religion or to one who does not, so long as it fulfills the condition for validity. Ini asas Ibn Rushd kata. Jadi ada masalah di kat sini dalam perbincangan kita sebelum ini. Ada orang menegur bahawa ilmu intellectual reasoning itu tidak boleh dipelajari, digunakan kerana ia adalah sumber daripada Greek, sumber daripada Rom, yang Yunani dahulu. Ia bukan sumber daripada agama Islam. Jadi dalam hal ini Ibn Rushd juga memberi ibarat bahawa kita dalam hal ini kita tidak perlu terlalu merujuk kepada sama ada alat itu daripada apa juga sumber. Bagaimana ia alat yang boleh menyumbang kepada kesahihan, kemudahan dalam proses penyembelihan itu, maka ia boleh diterima. The instrument belong to one to share our religion or not, in fulfill the condition for validity. Misalnya kalau kita nak menyembelih satu kewajipan. Kalau kita pergi hari bulan puasa kan, bulan korban, bulan haji itu, adakah waktu seorang penyembelih itu ingin menyembelih binatang, dia kata kita akan tanya dulu pisau yang digunakan itu dicipta oleh orang Islam ke atau orang bukan Islam. Itu tidak menjadi syarat kepada kesahihan penyembelihan, selagi mana instrumen itu memenuhi apa yang dipanggil syarat-syarat penyembelihan. Apa dia? Yang penting instrumen itu instrumen yang tajam, instrumen yang boleh menyempurnakan proses penyembelihan korban tersebut. Jadi tanpa kita bertanyakan ia dicipta oleh orang Cina ke, orang Amerika ke, atau orang Arab Saudi kan? Jadi yang penting instrumen itu ialah instrumen yang valid bagi menyempurnakan sesuatu proses peribadatan. Ini contoh yang ingin ditunjukkan bagaimana bahawa walaupun ilmu intellectual reasoning itu ialah ilmu yang datang daripada sumber-sumber, daripada tokoh-tokoh daripada Greek dan Yunan yang tiba ke dalam dunia Islam, ia tidak semestinya ia dianggap sebagai ilmu yang perlu ditolak kerana ia datang daripada sumber tersebut. Yang penting ada bagi orang Islam, persoalan yang penting adalah sama ada ilmu itu boleh dimanfaatkan atau tidak. Jadi dia kata okay, kita nak habis ni. So by those who do not share our religion, I refer to those ancients who studied these matters before Islam. Maknanya
Apa yang saya ingin rujuk di sini ialah saya rujuk pada golongan ahli-ahli ilmu masa lalu yang telah pun membangunkan ilmu intellectual reasoning sebelum kedatangan agama Islam. So dia kata, so if such is the case and everything that is required in the study of the subject of intellectual syllogism has already been examined in the most perfect manner by the ancients. Ancients ni apa? Ilmuwan zaman dahulu sebelum datangnya agama Islam. So dia kata, sekiranya ilmu tentang intellectual reasoning ini sudah pun ada di dalam sejarah kemanusiaan kita, maka sudah tentu kita perlu menggunakan dan memanfaatkannya bagaimana ia sesuai dengan keperluan yang kita gunakan untuk tujuan yang kita maksudkan. So dia kata, tanpa melihat sama ada ia adalah sesuatu yang mereka itu beragama Islam atau tidak. So is all correct, we should accept it from them. Kita hendaklah menerima ilmu itu daripada mereka. So sebab itu while if there is anything correct, dalam kita menggunakan, kalau kita dalam mendalami ilmu itu, kita dapati bahawa ilmu itu ada berlaku ketidaksempurnaan, kesalahan, maka kita hendaklah mengambil perhatian daripada perkara itu. Jadi ini saya nak tutup bahawa apa yang dimaksudkan Ibn Rushd ini, bahawa ilmu ini, sesuatu ilmu itu sudah tumbuh dan berkembang panjang dalam sejarah kemanusiaan itu. Contoh mudah diberi dalam konteks penyembelihan. Contoh lain ialah misalnya dalam ilmu berhubung dengan, katakan ilmu berhubung dengan binaan. Setiap orang-orang Muslim, misalnya ambil contoh satu lagi, kita manusia, kewajipan orang Muslim perlu mempunyai penginapan. Contohnya, penginapan ialah salah satu daripada rukun hukum dalam agama, maqasid. Agama menuntut kita mempunyai penginapan, tempat kita berteduh. Macam mana nak mendapatkan tempat penginapan? Kita perlukan binaan. Macam mana nak membina bangunan? Maka kita memerlukan ilmu binaan. Ilmu binaan ini kita belajar daripada mana? Ilmu binaan ini bukan ilmu baru yang hanya muncul selepas kedatangan agama Islam. Tidak. Ilmu tentang binaan ialah ilmu turun-temurun yang sudah pun diwarisi sejak zaman berzaman daripada sejarah manusia itu. Kan? Dalam ilmu binaan itu ada ilmu tentang apa? Ilmu tentang matematik, ilmu tentang ukuran, dan ilmu segala jenis ilmu tentang binaan. Sebelum kedatangan agama Islam, masyarakat manusia sudah membina binaan. Kalau tidak terbentuklah apa yang dipanggil seperti bangunan piramid yang begitu besar-besar. Dalam sejarah dalam Al-Quran ada menceritakan kota-kota batu di gunung, di bukit-bukit. Itu semua ialah ilmu tentang binaan-binaan. Jadi ilmu itu diwarisi dari satu generasi ke satu generasi sehingga sampai ke generasi kita. Dan ilmu binaan ini amat penting untuk tujuan menyempurnakan kehidupan, maslahah, kepentingan manusia memiliki rumah atau penginapan tempat mereka berteduh. Jadi selagi mana ilmu itu disampai kepada kita dan ia amat berguna, maka kita perlu memanfaatkan, malah kita perlu terus mempelajari ilmu binaan itu daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Sama ada ilmu binaan itu datang daripada orang Jepun ke, datang daripada orang Jerman ke, atau datang daripada generasi-generasi yang mana, asalkan ia sesuai untuk digunakan bagi tujuan kemudahan masyarakat kita. Jadi itu ialah salah satu contoh lagi nak menunjukkan bagaimana ilmu ini ialah ilmu yang wujud sejak zaman dulu. Itu juga ambil contoh last sekali, misalnya ilmu matematik. Adakah ilmu matematik ni ilmu yang baru? Ilmu matematik sudah wujud sejak zaman berzaman dan perlu dipelajari. Jadi itu antara contoh bagaimana kita orang-orang Islam dikata perlu melihat ilmu yang dipanggil ilmu intellectual reasoning.
ilmu pendalilan akliyah yang terkandung dalamnya ilmu-ilmu kecil lagi yang dipanggil ilmu logik dan ilmu-ilmu penghujahan yang kita akan tengok dari semasa ke semasa. Jadi paragraf ini cuba untuk menjelaskan kepada kita bahawa dalam bidang falsafah ada satu kaedah yang dipanggil ilmu demonstrative reasoning kita sebut, dan ilmu demonstrative reasoning ini mempunyai banyak lagi jenis-jenis yang perlu dipelajari, dan ilmu demonstrative reasoning ialah satu instrumen yang akan membantu kita menguasai hakikat-hakikat kejadian alam yang semesta, dan di mana dengan menguasai ilmu itu akan menemui hakikat-hakikat ketuhanan. Bagi tujuan itu kita perlu menguasai ilmu ini. Dan Ibn Rus mendapati bahawa ilmu demonstrative reasoning ini bukan suatu ilmu yang baru, ilmu yang sudah pun berkembang sejak zaman berzaman. Maka kita hendaklah menguasainya selagi mana ia sesuai dengan kehidupan kita, walaupun ilmu itu barangkali ia berpunca daripada sumber yang bukan daripada atau dari golongan mereka yang beragama Islam. Jadi banyak lagi lah contoh. Beliau memberikan contoh bagaimana ilmu dalam penyembelihan. Kita menyembelih, dia kata, menyempurnakan ibadah korban contohnya, ibadah penyembelihan. Kita menggunakan segala jenis alat-alat pisau yang tajam tanpa mengambil tahu siapakah yang mencipta pisau tersebut. Misalkan pisau itu betul-betul memenuhi syarat-syarat. Kita bagi contoh lagi bagaimana seperti ilmu yang bersifat universal itu wujud dalam ilmu yang ilmu matematik, ilmu arkitek, dan ilmu-ilmu binaan-binaan yang luas yang tidak hanya dimiliki atau dibangunkan oleh orang Islam sahaja, malah telah menjadi warisan ilmu masyarakat manusia yang luas yang perlu kita terus mempelajari. Dan dia kata, dia mengatakan bahawa kita pelajari, dan sekiranya kita dapati ada incorrect dalam ilmu itu, maka kita hendaklah ambil perhatian dan menolaknya. Ada yang bagus yang boleh dimanfaatkan, kita manfaatkan. Jadi saya nak berakhir dahulu. Saya harap ada penjelasan yang baik. Kita berjumpa lagi sekali lagi dalam minggu ini, kalau boleh sekali lagi sebelum balik ke raya ni. Jadi kita nak berjumpa sekali lagi. After logic we must proceed to philosophy proper. Tadi dia cerita tentang logik, sekarang dia nak cerita tentang apa itu ilmu falsafah yang boleh kita pelajari lagi dan pendalaman. Jadi saya akhiri dulu. Selepas ini kita berbincang. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.